Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballaghar risalah. ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh para ulama, yang kita pada kali ini membicarakan tentang 40 hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu tentang perkara-perkara amalan-amalan yang mudah, namun pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada para pelakunya sangat melimpah ruah. Kita masuk pada hadis yang ke-14, menceritakan tentang jaminan terlepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada halaman yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-14 pada muka surat yang ke-54. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam Abi Dawud Sulaiman As-Sijistani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talamizatihi wa qurra'i sunanihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi anil Haris bin Muslim annahu akhbarahu an abihi Muslim ibn al-Haris at-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu asarra ilayhi faqal idhan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نخص بها إخواننا. رواه أبو داود. وروى النسائي رضي الله تعالى عنه بسنده عن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي أنه حدثهم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. Dua hadis, salah satunya riwayat Al-Imam Abu Dawud dan riwayat yang kedua adalah riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Terjemahan bagi dua riwayat ini adalah daripada Al-Harith bin Muslim, bahawa sesungguhnya beliau telah memberitahu Abu Sa'id Al-Filastini daripada bapanya, iaitu Sayyiduna Muslim bin Al-Harith At-Tamimi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda telah menyatakan secara rahsia kepada beliau. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu satu maklumat, bentuknya seperti rahsia. Baginda Nabi panggil sahabat yang bernama Sayyiduna Muslim ibn al-Haris at-Tamimi, lalu Nabi menyatakan secara khusus kepada beliau. Ini yang dimaksudkan dengan baginda telah menyatakan secara rahsia kepada beliau. Lalu baginda telah bersabda, apabila anda telah beredar dari solat maghrib, maka katakanlah Allahumma ajirni minan nar, yang bermaksud, ya Allah,
lindungilah saya daripada api neraka sebanyak 7 kali. Maksudnya Nabi ajar kepada sahabat baginda yang bernama Muslim bin Al-Harith At-Tamimi supaya menyebutkan selepas daripada sembahyang maghrib, sebut Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Maksud Allahumma ajirni minan nar adalah, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka. Kemudian sekiranya anda, kata Nabi SAW, kenapa Nabi suruh kenapa Nabi suruh sahabat baginda bernama Muslim bin Al-Harith At-Tamimi mengucapkan zikir ini sebanyak 7 kali? Kerana kata baginda, kerana sesungguhnya anda, apabila anda telah mengucapkan doa ini, iaitu zikir Allahumma ajirni minan nar, kemudian sekiranya anda telah meninggal dunia, pada malam anda membaca doa tersebut, nescaya telah ditulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila anda telah bersolat subuh, maka katakanlah juga seperti doa itu. Maksudnya lepas sembahyang subuh, kita juga sebut Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kata Nabi, kerana sesungguhnya anda, sekiranya anda telah meninggal dunia pada siang anda berdoa dengan doa tersebut, nescaya telah ditulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka. Daripada hadis ini, baginda Nabi telah mengajar kepada kita satu zikir yang kalau kita menyebutnya, kita akan diberikan keamanan daripada terkena azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita mati pada hari kita berzikir dengan zikir tersebut. Perawi yang bernama Muhammad bin Shu'aib telah berkata, Abu Sa'id telah memberitahu saya daripada Al-Harith bahawa sesungguhnya beliau telah berkata. Al-Harith iaitu anak kepada sahabat Nabi yang bernama Muslim bin Al-Harith. Jadi Sayyidina Muslim bin Al-Harith bagi tahu pada anak beliau yang bernama Al-Harith. Lalu Al-Harith telah memberitahu pula kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id beritahu pula hadis ni kepada perawi pada anak murid yang bernama Muhammad bin Shu'aib. Subhanallah, ilmu Islam ni adalah turun-menurun dan dijaga sanad ilmu itu. Bukan sekadar ilmu hadis, begitu juga dengan ilmu fiqh, ilmu akidah yang kita perolehi secara turun-menurun daripada baginda Nabi SAW sehinggalah kepada kita pada hari ini. Jadi perawi yang bernama, seorang ulama hadis yang meriwayatkan hadis Sayyidina Abi Dawud ini, yang bernama Muhammad bin Shu'aib, dia telah berkata, guru beliau bernama Abu Sa'id telah memberitahu saya, iaitu memberitahu Muhammad bin Shu'aib, daripada Al-Harith bahawa sesungguhnya beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah menyatakan secara rahsia kepada kami. Sebab Nabi memberitahu kepada ayah kepada Al-Harith, iaitu yang bernama Muslim bin Al-Harith. Nabi bagi tahu bentuknya macam rahsia. Sebab Nabi tak bagi tahu umum kepada orang ramai. Sebenarnya Nabi panggil dan Nabi memberitahu khusus kepada Sayyiduna Muslim bin Al-Harith. Lalu kata anak kepada Sayyiduna Muslim bin Al-Harith, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyatakan secara rahsia kepada kami, iaitu kepada ayah kami, dan ayah kami pun beritahu kepada kami. Lalu kami pun mengkhususkan saudara-saudara kami dengan doa tersebut. Jadi beliau, oleh kerana ayah beliau mendapatnya secara khusus, baginda beliau juga memberitahu pada anaknya, lalu anaknya juga memberitahu secara khusus, tidak disebut dalam majlis umum begitu. Nanti kita akan tengok apa hikmah baginda Nabi SAW menyebut zikir ini secara khusus kepada Sayyiduna Muslim bin Al-Harith At-Tamimi. Ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Sayyidina Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani, atau lebih dikenali dengan nama Al-Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud. Al-Imam An-Nasa'i pula telah meriwayatkan melalui sanad beliau daripada Muslim bin Al-Harith bin Muslim At-Tamimi bahawa sesungguhnya beliau telah memberitahu mereka daripada Muslim bin Al-Harith bin Muslim At-Tamimi bahawa sesungguhnya beliau, iaitu Muslim bin Al-Harith, telah memberitahu mereka daripada bapanya. Siapa bapanya? Harith bin Muslim. Okey. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda kepada beliau,
apabila anda telah bersalat subuh, maka katakanlah sebelum anda berbicara dengan orang lain. Maksudnya sebelum bercakap dengan orang lain. Maknanya zikir ini seperti zikir yang telah kita pelajari pada semalam, iaitu riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Al-Imam An-Nasa'i menyatakan bahawa berzikir dengan zikir yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, iaitu pada sembahyang, kalau ikut riwayat Imam Nasa'i, iaitu pada sembahyang sembahyang subuh dan juga sembahyang asar, kalau ikut riwayat Imam Nasa'i. Kalau ikut riwayat Imam Ahmad, berdasarkan itu sembahyang maghrib dan juga sembahyang subuh. Cuma dalam riwayat Imam Nasa'i disebut bahawa sebelum bercakap dengan orang ramai, sebelum bercakap dengan orang lain, berzikir dulu. Jadi zikir yang kita pelajari hari ini juga, kalau ikut riwayat Imam Nasa'i, sama seperti ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iaitu kita juga mengucapkan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali ini sebelum kita berbicara dengan orang lain. Maksudnya lepas sembahyang tu, zikir-zikir awalnya adalah zikir ini sebelum kita berbicara dengan orang lain. Okey, kita kembali semula pada hadisnya. Nabi bersabda, apabila anda telah bersolat subuh, maka katakanlah sebelum anda berbicara dengan orang lain, Allahumma ajirni minan nar, yang bermaksud, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka sebanyak 7 kali. Kenapa? Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya sekiranya anda telah meninggal dunia pada sebarang waktu daripada siang anda membaca doa itu, nescaya Allah telah menulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka. Maka apabila anda telah bersolat maghrib, maka katakanlah sebelum anda berbicara dengan orang lain, Allahumma ajirni minan nar, yang bermaksud, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka sebanyak 7 kali juga. Kerana sesungguhnya sekiranya anda telah meninggal dunia pada sebarang waktu daripada malam anda membaca doa itu, nescaya Allah telah menulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada orang manggil ke? Macam dengar ada seorang. Tengah-tengah live ni, bila ada benda-benda mendesak, kena beritahu lah. Minta maaf tuan-tuan. Kami ni Waalaikumsalam. Nanti ada orang buka pintu. Okey, tengah-tengah live ni bila ada orang memanggil, kena panggil lah. Sebab kita pindah pejabat pun tak ada lagi. Jadi kita tumpang-tumpang gitu. Kalau ada suara, terpaksalah kita menyambut. Maafkan saya. Okey, kembali kepada hadis. Jadi daripada 2 riwayat ini, tahulah kita antara perkara Ahlan wa sahlan Ammar, apa khabar? Kacau orang tengah live. Nak share. Tak mau. Tak mau Syekh. Tengah mengaji, tengah mengajak, tak boleh kacau orang. Okey, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada 2 riwayat ini, tahulah kita antara perkara yang dituntut sangat-sangat supaya kita tidak melepaskan peluang ini adalah apabila kita sembahyang subuh, begitu juga dengan sembahyang maghrib, kita selepas saja selesai sembahyang subuh dan maghrib, kita berdoa dengan doa yang berbunyi Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kita baca sebanyak 7 kali. Nabi sebut barang siapa yang baca pada waktu subuh, awal pagilah, sembahyang subuh, kita baca. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita pulang ke alam barzah pada waktu siang itu, start daripada pagi sampai sebelum maghrib. Daripada start subuh sampai sebelum maghrib tu, katakan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ruh kita, lalu pulanglah kita, berangkatlah kita ke alam barzakh. Baik. Oleh kerana pada awal pagi tadi, sembahyang subuh tadi, kita dah sebut Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, yang bermaksud, ya Allah, jauhkanlah, kesampingkanlah, jadikanlah antara saya dengan neraka ni jauh sangat-sangat. Kita sebut pula sebanyak 7 kali. Sebab apa 7 kali? Sebab neraka ada 7 jenis. Neraka ada 7, syurga ada 8. Syurga ada 8, neraka ada 7. Jadi kata para ulama, mungkin hikmah Nabi suruh baca zikir ni Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali,
supaya kita nak bagi tahu pada Allah, ya Allah, neraka ada 7. Neraka pertama, jauhkan saya ya Allah daripada neraka yang pertama. Neraka yang kedua pun sama. Neraka ketiga pun sama. Keempat, kelima, keenam, ketujuh pun sama. Mari kita baca sebanyak 7 kali untuk menyatakan kita minta berlindung diri daripada Allah daripada dihumbankan ke dalam api neraka yang jumlahnya ada 7 jenis neraka. Itu hikmah, kemungkinan, kata para ulama, itu kemungkinan mengapa Nabi SAW mengajar kita membaca zikir ini, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Ada juga kadang-kadang kalau kita pergi ke masjid, mungkinlah dia menjadi perkara yang sudah diwarisi, tapi mungkin orang tak tahu apa sebab tu. Kadang-kadang ada juga tempat yang sebut 3 kali ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau ramai baca Allahumma ajirna lah. Ya Allah, selamatkan kami. Kalau seorang-seorang kita baca Allahumma ajirni, ya Allah, selamatkan saya. Ada juga tempat baca 3 kali saja. Kenapa tak baca 7? Wallahu a'lam. Mungkin, tak pastilah. Mungkin dia tidak tahu bahawa yang sepatutnya adalah dibaca sebanyak 7 kali dengan hikmah. Neraka itu ada 7. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada dijebakkan dalam api neraka sebanyak 7 jenis itu. Namun saya tak tahulah kalau di sana ada riwayat yang saya belum pernah menemuinya, yang Nabi juga pernah mengajar sebanyak 3 kali. Yang tu saya tak tahu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebab hadis bagi Nabi ni sangat banyak. Mungkin ada hadis yang saya tidak pernah dengar, saya tidak tahu. Sepanjang yang saya belajar, hanya saya jumpa dibaca sebanyak 7 kali. Jadi kalau ada tempat baca 3 kali, lepas ni kena tambah lagi 4 supaya dapat dibaca sebanyak 7 kali. Tapi kalau kebetulannya ada riwayat daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan boleh juga baca 3 kali, maka bolehlah maklumkan kepada saya untuk saya dapat juga menambah ilmu daripada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau baca 3 kali saja, salah ke, berdosa ke? Tidak berdosa. Zikir ni kalau baca beberapa kali pun tak ada istilah dosa. Nabi ajar 7, kita tak nak buat 7 kali, buat 3. Tak ada masalah, tak berdosa. Sebab berzikir dengan zikir ini tidak wajib. Cuma rugi. Sebab Nabi ajar 7 kali, mengapa yang kita bagi kurang jadi sampai 3? Eloknya bacalah sampai 7 juga. Kerana hikmahnya, kata para ulama, neraka ada 7, kita minta dijauhkan Allah daripada ke-7 jenis api neraka. Subhanallah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang sedang kita pelajari ini kalau kita tengok menjadi amalan kaum muslimin. Cuma kalau semayang di rumah tu takut tak berzikir lah. Tapi kalau semayang di masjid, biasanya imam akan baca zikir ini. Pada semayang subuh dan juga semayang maghrib, imam akan baca zikir ini. Maknanya kita juga, dalam kebetulan kita hari ni semua dah tak pakat boleh ke masjid, semua-semua kena duduk di rumah. Bila kita semayang berjemaah atau kita semayang seorang diri, kebetulannya kita duduk seorang-seorang katakan, maka jangan lupa zikir ini. Sebab Allah SWT melalui lisan baginda Nabi SAW telah menjanjikan sekelebihan yang sangat besar, iaitu kita akan diberikan satu cop mohon. Kamu tak akan disentuh oleh api neraka. Siapa yang tak nak, tuan-tuan? Tak ada di kalangan kita yang teringin nak masuk api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Panasnya, ngerinya hanya Allah saja yang tahu. Apa yang kita buat selama ni dari segi ibadah semuanya supaya kita dapat rahmat Allah dan kita selamat daripada murka Allah berupa api neraka akhirat kelak. Jadi apabila Nabi dah ajar satu zikir yang menjadi sebab untuk Allah Azza wa Jal menjadikan seseorang itu selamat daripada api neraka, maka seyogialah, sepatutnya lah untuk kita mengamalkan zikir ini. Bukan susah pun. 7 minit tak sampai, 1 minit tak sampai. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Biasanya di masjid-masjid, selepas tu barulah kita akan start Allahumma antas salam. Susunan itu tak ada masalah. Siapa dulu, siapa kemudian, tak ada masalah. Cumanya menjadi kebiasaan masyarakat kita akan baca 7 kali, lepas tu kita akan sebut Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara menarik yang kita boleh tengok dalam hadis ini adalah isu sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Siapa perasan? Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak terperasan. Hadis pertama, riwayat Imam Abu Dawud As-Sijistani, sahabat Nabi itu bernama Muslim bin Al-Haris. Manakala anak beliau bernama Al-Haris bin Muslim.
Tengok sanad ya. Anil Harith ibni Muslim annahu akhbarahu an abihi Muslim ibn al-Harith. Jadi kalau tengok riwayat Imam Abu Dawud, sahabat Nabi yang mendengar hadis ni langsung dari Nabi, namanya Muslim bin Al-Harith. Anaknya bernama Al-Harith. Jadi anaknya bernama Al-Harith bin Muslim bin Al-Harith. Jadi yang sahabat bernama Muslim bin Al-Harith. Anaknya pula dibagi nama sempena nama ayahnya. Anaknya bernama Al-Harith. Al-Harith tabi'i, seorang tabi'in. Ayahnya bernama Muslim, datuknya bernama Al-Harith. Jadi tabi'in tu bernama Harith bin Muslim bin Al-Harith. Manakala sahabat Nabi pula bernama Muslim bin Al-Harith. Namun subhanallah, dalam riwayat Imam Nasa'i, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini bernama Al-Harith bin Muslim. Manakala anaknya pula bernama Muslim bin Al-Harith. Kalau kita tengok, ada sedikit perbezaan dari sudut sanad antara dua hadis ini. Maknanya para ulama tidak pasti secara tepat mana satu ayah, mana satu anak. Siapa nama anak, siapa nama ayah. Adakah anak bernama Muslim bin Al-Harith, si ayah bernama Harith bin Muslim, atau sebaliknya, anak bernama Muslim bin Al-Harith, manakala ayahnya merupakan sahabat Nabi bernama Harith bin Muslim. Jadi berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama sendiri dalam menentukan nama sahabat ni. Siapa nama beliau? Harith ke Muslim? Kalau namanya Harith, maka anaknya nama Muslim. Atau namanya Muslim, maka anaknya bernama Harith. Jadi berlaku sedikit ketidakpastian di kalangan para ulama dalam menentukan nama sebenar sahabat Nabi yang mendengar hadis ini. Begitu juga dengan tabi'in. Anaknya yang meriwayatkan hadis ini daripada si ayah. Pun begitu tidak menjadi masalah. Maksudnya kita cuma tak pasti namanya siapa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kadang-kadang ada nama glamour. Sayyidina Abu Hurairah. Siapa nama beliau yang sebetul? Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang glamournya Abdul Rahman bin Sakhr. Ada yang kata tak, nama beliau Abdullah ibnu Amr. Ada yang kata bukan, nama yang lain. Jadi berlaku perbahasan dan perbezaan pandangan dalam menentukan nama sebenar. Sebab glamournya panggil Abu Hurairah. Macamlah sahabat kita nama Ustaz Ammar Mustafa. Yang baru sampai, dia ketuk pintu tengah live tadi. Dan saya terpaksa jawab. Kalau tidak, dia terus, mana orang? Beliau nama Ammar Mustafa. Mungkin lama-lama nanti awak ingat Ammar Mustafa bin sekian-sekian-sekian. Akhirnya Ammar Mustafa tu beliau. Sedangkan Mustafa tu ayah beliau. Jadi kadang-kadang bila zaman berlalu menyebabkan berlaku salah faham dalam menentukan nama. Begitulah yang berlaku dalam hadis ini. Agak menarik sebenarnya hadis yang ke-14 ini. Kerana berlaku sedikit perbezaan dalam menentukan nama sebenar sahabat dan juga anak beliau yang merupakan seorang tabi'in. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin rahmati Allah, menariknya mengapa Nabi memberitahu secara khusus kepada sahabat ini. Siapa sahabat itu? Sama ada bernama Muslim, sama ada bernama Al-Harith. Tak pasti. Okey. Nabi kata dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW telah memberitahu secara khusus. Nabi tak sebut kepada orang ramai dalam satu majlis. Nabi jumpa sahabat ni, Nabi beritahu, kamu lepas sembahyang subuh, jangan lupa sebut Allahumma ajini minan nar 7 kali. Begitu juga lepas maghrib. Nabi sebut secara khusus. Tak sebut dalam majlis umum begitu. Mengapa para hadirin? Kata para ulama, antara hikmahnya, apabila Nabi bagi tahu secara khusus, ini akan menimbulkan rasa semangat untuk mengamalkan. Sebab, saya dapat ni betul-betul Nabi yang beritahu saya. Jadi menyebabkan ini adalah satu cara bagi Rasul SAW di dalam menyampaikan maklumat kepada kaum muslimin di kalangan sahabat. Kadang-kadang Nabi sebut secara umum. Apatah lagi kalau perkara itu perlu diketahui oleh semua orang. Berkaitan dengan hukum halal dan haram contohnya. Namun kalau dalam beberapa keadaan, Nabi beritahu secara khusus. Bukan maksudnya tak boleh sebar kepada orang lain. Tidak. Tidak ada istilah ilmu ni hanya untuk orang ni je. Sahabat ni tak boleh dapat ilmu ni. Tidak. Semua orang berhak untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW. Namun cara Nabi dalam hadis ni, Nabi bagi tahu secara khusus. Sebab apa? Sebab bila bagi tahu secara personal ni, dia akan menyebabkan semangat untuk mengamalkannya lebih kuat berbanding kalau disebut secara umum.
Mungkin orang dengar betul orang pakat tak ingat. Tapi kalau sebut kamu saya nak beritahu satu benda. Apa dia? Kamu lepas subuh jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar. Kamu lepas sembahyang maghrib jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Ini akan, kenyataan ini dengan cara ini akan menyebabkan seseorang itu semakin bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah diberitahu secara khusus kepada dirinya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Selesai kita bicara tentang hadis yang ke-14 dan tahulah kita sebenarnya ramai di kalangan kaum muslimin insya-Allah yang selama ini mengamalkan zikir ini dan meninggal dunia pada hari mereka mengucapkan zikir ini, ramai sebenarnya kaum muslimin kita insya-Allah terlepas daripada azab api neraka Allah dengan sebab barakah hadis ini. Namun janganlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita dengar begini menggalakkan kita untuk melakukan maksiat. Ini sangat penting. Jangan, kalau dah begitu, dia lepas subuh dia bersebut Allahumma ajirni minan nar. Dia pun baca 7 kali. Lepas tu dalam pukul 9.10 dia ajak kawan dia buat maksiat. Dia kata insya-Allah kalau mati hari ni selamat daripada api neraka. Jangan begitu. Kerana Nabi tak suruh kita beramalkan zikir ni dengan tujuan melakukan maksiat. Nabi suruh kita amalkan zikir ini supaya kita rasa gerun kepada Allah dan sentiasa mempunyai perasaan untuk memohon daripada Allah akan keselamatan daripada api neraka. Alhamdulillah, saya mengharapkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah jangan melepaskan peluang daripada mengamalkan zikir ini, kerana ia sudah menjadi dari sudut tradisi, sudah jadi tradisi kita zaman berzaman. Ini nikmat sebenarnya. Kaum muslimin kita boleh kata-kata tahu zikir ni. Saya ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kami belajar hadis di rumah guru kami, Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullah azza wa jal, yang baru saja meninggal dunia sekitar waktu yang dekat yang baru ni. Kita hadiahkan sama-sama Al-Fatihah kepada guru kami ini. Al-Fatihah li Syekhna Syekh Sa'ad Jawish Al-Husaini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kami pergi belajar hadis di rumah beliau pada hari Jumaat, saban Jumaat kami ke sana. Bila masuk waktu sembahyang, sama ada suruh fulan bin fulan jadi imam, fulan bin fulan jadi imam, tapi yang akan disuruh baca zikir saya lah. Syekh kata, kamu Khairi baca zikir macam yang kamu amalkan di Malaysia, dengan susunan yang kita amalkan tu, dengan istighfarnya, kemudian Allahumma ajini minan nar 7 kali, kemudian Allahumma antas salamnya, kemudian dengan subhanallah 33 kali, macam yang kita amalkan selama ni. Kata Syekh, saya suka cara orang Malaysia berzikir sebab dia tak jadi budaya di kalangan masyarakat Arab. Boy, air pun nak tunjuk depan kamera kan. Letaklah McDonald ke apa kan. Letak air je. Ada soalan apa pula, nantilah tak habis lagi cerita ni kan. Jadi cerita dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila guru saya ni minta kebetulannya saya antara yang ada masa tu, untuk membaca zikir lepas sembahyang macam yang kita amalkan, dibaca secara kuat pula tu, supaya orang semua pakai ikut supaya kawan-kawan daripada masyarakat Arab, doktor Arab yang ikut pun semua pakai ikut belakang lah berzikir cara orang Melayu. Sebab rupanya zikir ini ada nasnya, ada waridnya daripada Nabi SAW, dan dia merupakan satu perkara yang masyhur di kalangan kita. Cuma di kalangan masyarakat Arab di Mesir, susunan tu tak berapa diamalkan sangat. Mereka ada juga zikir tapi kadang-kadang tidak muntasyir, tidak tersebar luas di kalangan masyarakat. Jadi apa yang kita dapat belajar adalah sebenarnya kita sebagai orang Melayu di tanah Melayu kita, di Malaysia baik, di Nusantara baik, di Indonesia baik, kita perlu rasa terima kasih pada Allah sebab ini anugerah Allah kepada masyarakat kita. Kita dapat berzikir lepas sembahyang. Berapa ramai di kalangan kita bila sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali, sebut pada waktu subuh. Tak lama lepas tu, sebelum maghrib meninggal dunia. Akhirnya selamat dia insya-Allah dengan berkat hadis ini daripada dimasukkan ke dalam api neraka. Ada orang amalkan lepas sembahyang maghrib, kemudian takdir Allah Ta'ala sebelum subuh dia meninggal, lepas isyak ke tengah malam ke, dalam keadaan dia telah mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, maka dia sudah selamat daripada azab api neraka Allah. InsyaAllah kita sangat optimis dengan janji baginda Nabi SAW. Namun perlu diingatkan, bukanlah cara kita mengamalkan zikir ini untuk menggalakkan kita melakukan maksiat. Dalam masa yang sama, para hadirin dirahmati Allah,
hadis ini juga secara tak langsung mengajar kita supaya sentiasa beringat dengan kedatangan ajal. Kita hari ini dalam musim Covid ni, semua kita pakat takut dengan kematian. Para hadirin yang dirahmati Allah, kata orang Melayu kita dulu, berpantang maut sebelum ajal maut di tangan Allah. Maknanya semua yang berlaku semua di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat macam yang sepatutnya, secara sebabnya, secara ibadahnya, kita akan mengelakkan diri daripada terjebak dalam wabak ini. Tak keluar rumah. Kalau kita keluar rumah pun dengan sebab ada urusan yang penting dan dibenarkan oleh kerajaan, kita keluar dan kita mengambil sikap-sikap yang sepatutnya untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi orang yang membawa wabak. Dalam masa yang sama, itu ibadah secara jasad. Badan kita, secara perbuatan kita, itu ibadahnya. Ibadah badan namanya. Ada satu lagi ibadah, iaitu ibadah hati jantung kita. Ibadah jantung hati kita, iaitu dalam masa sama, badan kita tutup betul-betul. Kita tutup mulut betul-betul. Kita pastikan kita tidak terjebak dalam wabak ini. Namun, dalam masa yang sama, hati kita beribadah, iaitu tidak akan berlaku apa saja kalau tanpa dengan izin Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan hanya dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berlaku satu benda melainkan dengan izin Allah. Jadi ketika itu berlaku dua ibadah. Ini yang sering disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, iaitu di dunia ini kita ada dua jenis ibadah. Ibadah badan, iaitu ibadah mengambil sebab. Nak kaya, kena usaha. Nak makan, kena cari beras. Nak mengelakkan diri daripada terkena penyakit, pastikan jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan penyakit kena kepada kita. Itu ibadah secara badan. Dalam masa yang sama, Islam tidak juga meninggalkan ibadah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu meyakini bahawa segala mudarat dan manfaat tidak akan kena kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia digabungkan dengan dua ibadah secara serentak. Ini adalah akidah yang perlu sama-sama kita pegang, kerana tidak akan berlaku satu benda manfaat baik, mudarat baik melainkan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, tahulah kita, Islam meminta kita supaya sentiasa mengingatkan kedatangan hari kematian. Supaya apa? Bukan supaya kita jadi risau, gundah gulana. Tidak. Sebaliknya supaya kita bersedia dengan kehidupan kita. Sebab kita tak tahu bila kita akan pulang kepada Allah. Mungkin orang muda balik lebih awal sebelum orang yang lebih tua. Jadi setiap kita sentiasa menunggu-nunggu, dalam masa yang sama sentiasa memenuhkan upaya dan juga nyawa yang ada dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selesai kita pada hadis yang ke-14, dan saya memohon kepada para hadirin supaya jangan dilepaskan peluang untuk kita melakukan ibadah ini, iaitu ucapan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, iaitu dibaca sebanyak 7 kali selepas daripada kita selesai solat maghrib dan juga solat subuh, dengan harapan kalaulah Allah mengambil nyawa kita pada hari tersebut, kita mendapat satu kelepasan daripada dihumbankan ke dalam api neraka Allah, wal'iyazubillahi min zalik. Amalan yang sangat mudah, namun hadiah yang bakal diterima sangat besar, iaitu selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masuk pada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini juga adalah merupakan antara amalan harian kaum muslimin, khususnya di Nusantara lah. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada. Tapi dia sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita, walhamdulillah Rabbil Alamin. Iaitu pada muka surat yang ke-60, bicara tentang ucapan tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali setiap kali selepas solat. Juga tidak mengambil masa yang panjang. Tapi itulah, kadang-kadang kita terlepas juga daripada mengambil peluang ini. Jadi jangan dah dilepaskan peluang. Saya nasihat diri saya, juga semua yang hadir, jangan dilepaskan peluang ni. Kalau kita terdesak sangat, selesaikan yang ni. Bukan susah pun. Apa hadisnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bisanadina ilaihi wa bisanadihi an Abi Salihin
عن أبي هريرة رضي الله عنه اللهم اغفر لسيدنا أبي هريرة ولأم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهما أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, rawahu al-Imam Muslim. Baik, kita lihat apakah pengajaran yang dapat dipetik daripada hadis ini dan terjemahannya. Terjemahan hadis ini daripada Abu Saleh, nama salah seorang perawi hadis ini. Perawi ini maknanya ulama yang telah mendengar hadis lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Dia dapat dari siapa, dia bagi kepada siapa. Dipanggil rawi, orang yang tukang menyambungkan hadis ini daripada generasi ke generasi. Daripada Abu Saleh, daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Allah ampunkanlah dosa Sayyidina Abu Hurairah dan ampunkanlah dosa ibu Sayyidina Abu Hurairah. Sebab apa tuan-tuan saya sering bila sebut an Abi Hurairah saya akan sebut Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah. Ya Allah ampunkanlah dosa Sayyidina Abu Hurairah dan ampunkanlah dosa ibu Sayyidina Abi Hurairah. Sebab apa tuan-tuan? Ini di antara amalan yang baik untuk kita lakukan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari menceritakan bahawa satu hari Sayyidina Abu Hurairah pernah berdoa, ya Allah ampunkanlah Abu Hurairah, ampunkanlah ibu Abu Hurairah, dan ampunkanlah orang yang mendoakan Abu Hurairah, mendoakan keampunan buat Abu Hurairah dan buat ibu Abu Hurairah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pernah berdoa, ya Allah ampunkanlah saya, ampunkanlah ibu saya, dan ampunkanlah dosa orang yang memohon keampunan agar dikau mengampunkan dosa saya dan dosa ibu saya. Jadi kata para ulama, oleh kerana ia merupakan doa daripada Sayyidina Abu Hurairah, iaitu Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Berkat sungguhlah sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau pernah mendoakan agar Allah mengampunkan dosa orang yang memohon keampunan buat beliau dan juga buat ibu beliau. Beliau sayang sungguh dengan ibu beliau ni. Dalam Sahih Bukhari diceritakan kisah bagaimana ibu beliau masuk Islam. Beliau ajak ibu beliau masuk Islam, tapi ibunya tak nak masuk Islam. Satu hari beliau sebut tentang Islam, akhirnya ibunya sebut ayat kasar betul tentang Nabi. Kasar sungguh ayat Nabi. Jadi sampai terasalah hati Sayyidina Abu Hurairah terakhir ajak masuk Islam. Tapi kali ini ibu beliau jawab dengan begitu keras dan menyebut benda yang tidak elok dilontarkan kepada Nabi. Dia sebut benda tak elok tentang Nabi. Lalu Sayyidina Abu Hurairah pergi jumpa Nabi dan keadaan sedih, memohon agar Nabi mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati ibu beliau. Lalu beliau pulang. Bila beliau pulang, pintu tutup. Akhirnya bila nak ketuk pintu, nak buka, ibu kata, siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya Abu Hurairah. Kata ibu Hurairah, nanti dulu. Tunggu sekejap. Ibu beliau mandi, selepas mandi buka pintu dan menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
masuk Islam terus dengan berkat doa baginda Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Hurairah ni, dalam kitab Al-Adabul Mufrad contohnya menceritakan betapa Sayyidina Abu Hurairah ni orang yang sangat sayang pada ibu dia. Beliau ni, Sayyidina Abu Hurairah, bila sudah kewafatan Nabi, beliau pernah menjadi governor di Madinah. Governor ni istilah macam menteri besar lah. Menteri besar di kalangan sahabat Nabi. Antara siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Lalu beliau ni, bila dia jadi menteri besar, terpaksalah ke sana ke sini. Jadi tak setiasa dapat bersama dengan ibu beliau. Bila beliau ada peluang, beliau akan pergi ke kawasan Aqiq. Wadi Aqiq. Kalau kita pergi ke Madinah, di Wadi Aqiq itu dulu adalah tempat, antaranya tempat rumah ibu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila beliau sampai ke Aqiq, beliau akan bagi salam dengan begitu kuat. Gembiranya beliau dapat pergi Aqiq jumpa dengan mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ummatah. Wahai ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya pun balas. Lalu beliau menyebut, semoga Allah memberkatimu, wahai ibu, yang telah menjaga saya sewaktu kecil dulu. Lalu ibunya balas, semoga Allah merahmati kamu sebagaimana kamu berbuat baik kepada saya walaupun kamu sudah dewasa. Jadi kisah Sayyidina Abu Hurairah dengan ibu beliau sangat masyhur di kalangan para ulama. Moga kita juga begitu terhadap ibu dan ayah kita, insya-Allah. Sayangnya beliau kepada ibunya sampai beliau berdoa, ya Allah, siapa saja yang minta keampunan untuk saya dan juga untuk ibu saya, ampunkan juga dosa mereka. Lalu kita sangat berharap kita masuk dalam doa Sayyidina Abu Hurairah. Sebab doa kita ni doa orang yang biasa-biasa sangat, takut ditolak oleh Allah. Lalu kita bertawassul. Kita ambil peluang masuk serta dalam doa Sayyidina Abu Hurairah. InsyaAllah kita sangat optimis. Ni sahabat Nabi ni, kekasih Nabi ni, takkan doanya ditolak oleh Allah. Lalu apabila beliau pernah berdoa, ya Allah, ampunkan dosa orang yang memohon keampunan untukku dan untuk ibuku, maka kita, bila ada je peluang, dengar je nama Sayyidina Abu Hurairah, Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah. Ya Allah, ampunkan dosa Sayyidina Abu Hurairah dan ampunkan dosa ibu Sayyidina Abu Hurairah. Moga-moga kita juga terkena berkat doa Sayyidina Abu Hurairah, lalu kita diampunkan oleh Allah dengan sebab bertawassul dengan doa Sayyidina Abu Hurairah. Dengan sebab kita menjadikan doa beliau sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, balik kepada hadis. Daripada Abu Saleh, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah. Bahawa sesungguhnya mereka yang fakir daripada kalangan muhajirin, para sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah, yang sebahagian mereka ada yang fakir, telah bertemu kepada baginda Nabi SAW, telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka telah berkata, para pemilik harta yang banyak telah pergi dengan membawa darjat-darjat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Para sahabat yang tak ada duit ni mengadu kepada Nabi. Untunglah orang kaya Rasulullah, pahala banyak, darjat tinggi, nanti kalau meninggal di syurga mereka dahsyat-dahsyat. Kami pula tak macam tu. Lalu Nabi telah bersabda, apakah itu? Apa sebab? Kenapa kamu kata begitu? Lalu kata mereka berkata apa? Mereka, iaitu orang kaya ni, bersolat sebagaimana kami solat. Orang kaya solat, kami pun semayang. Okeylah. Samalah. Kita semayang, orang miskin semayang, orang kaya pun semayang. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun, mereka bersedekah dalam keadaan kami tidak bersedekah. Mereka memerdekakan hamba. Ada duit, boleh beli hamba di pasar dan merdekakan kerana Allah. Pahala memerdekakan seorang hamba, Allah bebaskan orang yang memerdekakan tersebut daripada belenggu api neraka. Maknanya besar. Tapi boleh buatnya orang kaya je lah. Orang miskin tak ada duit. Nak beli hamba macam mana? Dia nak beli makan pun kadang-kadang cukup, kadang tidak. Jadi kata orang miskin di kalangan sahabat Nabi kepada Nabi, orang kaya mereka dapat bersedekah, kami tak dapat sedekah, duit tak ada ya Rasulullah. Orang kaya mereka boleh beli hamba untuk merdekakan hamba, dalam keadaan kami tidak memerdekakan hamba. Maknanya cara fikir sahabat tadi, rugilah kami ya Rasulullah, pahala mereka lagi banyak daripada pahala kami. Akhirnya di syurga nanti, dahlah di dunia mereka kaya raya, di akhirat pun mereka kaya raya. Kami pula takkan sampai pada kedudukan mereka, dengan sebab ibadah kami tak dapat sampai kepada mereka. Jealous. La hasada illa
fisnatai. Tidak ada berhasad dengki melainkan pada dua keadaan. Antaranya apabila kita tengok orang berharta menggunakan hartanya pada jalan Allah. Jadi sahabat Nabi tertekan. Bukan tertekan sebab tak jadi kaya. Tertekan sebab pahala orang kaya lagi banyak daripada pahala orang yang tidak berharta. Bukan, ya Rasulullah, bila kami nak dapat duit, kami pun nak makan sedap. Bukan itu isunya. Para sahabat tak tertekan kerana mereka jadi miskin sebab mereka mendapat sentuhan langsung tarbiyah Nabi. Redha dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Kalau kaya, alhamdulillah. Kalau miskin, alhamdulillah. Sebab yang memberikan nikmat itu Allah, yang memberikan harta juga Allah, yang memberikan ujian juga Allah. Jadi sahabat tidak tertekan di situ. Cuma mereka tertekan, mereka rasa risau dari sudut akhirat. Apabila mereka melihat secara kasarnya, pastilah pahala orang kaya lebih banyak daripada pahala orang miskin. Maka rugilah kami, ya Rasulullah, kata mereka kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, adakah kamu semua tidak mahu saya ajarkan kamu semua akan sesuatu yang kamu semua dengan sebabnya, pertama, akan mendapatkan orang yang telah mendahului kamu semua. Maksudnya kamu punya pahala lagi banyak daripada pahala orang kaya. Nak tak saya ajar? Memang nak sangatlah. Nabi kata, nak tak kalau saya ajar kamu satu amalan, kamu lakukan amalan ni, ganjaran yang pertama, pahala kamu lagi banyak daripada pahala orang sebelum kamu. Yang kedua, kamu semua dengan sebabnya akan mendahului orang yang akan datang selepas kamu semua. Bukan takat zaman kamu, orang lepas kamu pun tak akan dapat menang dari sudut pahala berbanding dengan pahala kamu. Dan tidak akan ada seorang pun yang paling lebih daripada kamu semua, melainkan orang yang telah melakukan seperti apa yang kamu semua telah lakukan. Nak tak? Tak akan ada orang yang dapat capai pahala macam pahala kamu, melainkan kalau dia pun buat macam yang kamu buat. Nak tak saya ajarkan amalan itu kepada kamu semua? Kata Nabi kepada para sahabat baginda yang tidak berharta. Mereka telah berkata, kami tidak mahu anda tidak memberitahu kami, ya Rasulullah. Kami tak mahu kalau kamu tak mau beritahu kami. Kami nak lah maksudnya. Kami nak, ya Rasulullah. Nak sangat, habak lah. Kata orang Kedah. Habak mai apa dia amalan itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebut je bahasa Kedah, Ustaz Amal sejuk tu. Suka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda telah bersabda, kamu semua bertasbih. Iaitu apa dia? Ucap subhanallah. Bertakbir. Ucap apa? Allahu Akbar. Dan bertahmid. Iaitu ucap alhamdulillah. Selepas setiap solat sebanyak 33 kali. Itu saja amalannya. Ya subhanallah, tuan-tuan. Sebut subhanallah, 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 subhanallah. Kan tu amalan biasa kita, alhamdulillah, masyarakat kita orang Melayu. Maknanya, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ganjaran besar sungguh kepada orang Islam. Antaranya orang Melayu kita lah, yang mana menjadi amalan kita sehari-hari mengamalkan zikir ini. Tinggal lagi kena diteruskan. Jangan malas dalam berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Main zikir yang kita rasa biasa je, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, pahalanya mengatasi pahala orang yang bersedekah. Orang kaya yang dapat bersedekah, orang kaya yang dapat beli hamba dengan harta mereka yang sangat banyak. Kita yang tak ada duit dapat amalkan ini, pahala kita lagi banyak daripada pahala orang kaya. Maka gembiralah para sahabat Nabi kerana mereka sudah ada peluang untuk pahala mereka dapat mengatasi pahala orang kaya, walaupun mereka tak mampu nak melakukan ibadah orang kaya seperti bersedekah, membebaskan hamba dan sebagainya. Abu Saleh, bukan Ustaz Saleh, Abu Saleh, insya-Allah Ustaz Saleh pun minas salihin. Okay. Abu Saleh telah berkata, siapa Abu Saleh ni? Salah seorang perawi hadis ni. Lalu mereka yang fakir daripada golongan muhajirin pun telah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak lama lepas tu, selepas mereka dapat amalan daripada Nabi, tak lama lepas tu mereka datang bertemu semula dengan Nabi. Lantas mereka telah berkata kepada baginda Nabi SAW, saudara-saudara kami para pemilik harta telah mendengar apa yang kami telah lakukan itu. Para sahabat kami, para pemilik harta telah mendengar apa yang kami telah lakukan. Lalu mereka pun telah melakukan sepertinya. Dalam keadaan Nabi pernah sebut, tak akan ada seorang pun
yang pahalanya dapat mencapai pahala orang yang berzikir 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni, melainkan kalau dia pun buat amalan yang sama. Sekarang ya Rasulullah, mereka dah buat, dulu kami buat, kami tak apalah. Dia orang tak tahu, kami buat sama-sama kami. Maklumat ni bocor kepada orang kaya. Orang kaya kata, mana boleh, orang miskin pahala lagi banyak daripada kita. Kita pun kena lakukan juga zikir yang sama. Lalu kata para sahabat, mereka pun telah melakukan apa yang kami telah lakukan. Jadi macam ni Rasulullah nanyalah kami macam ni. Orang kaya pun pahalanya sama macam pahala kami. Tambah lagi dengan pahala yang kami tak boleh buat. Bagi sedekah, bebaskan hamba. Jadi para sahabat yang miskin mula rusing kembali. Macam mana mereka nak kejar orang kaya dari sudut pahala. Subhanallah. Cerita ni macam tak ada dah zaman kita. Tak ada orang tertekan dengan sebab tengok orang tu buat pahala. Orang tu buat kebaikan, biarlah. Kita pun ada kebaikan. Tapi kalau orang tu kaya, dia mau tertekan. Bila aku nak dapat duit? Bila aku nak dapat duit? Tapi kalau orang tu banyak ibadah, tak ada pun orang tertekan dengan sebab orang dapat. Orang buat ibadah, dia tak buat ibadah. Beza sentuhan Nabi dengan apa yang kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini. Moga Allah Ta'ala menjadikan masyarakat kita cinta pada ilmu, cinta pada Nabi, cinta pada Allah, cinta pada ibadah. Amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, itu adalah lebihan kurniaan, lebihan kurnia daripada Allah yang dia berikan kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Main Nabi kata, kalau Allah mahu juga bagi orang kaya dapat pahala, maknanya memanglah Allah yang mahu. Serah pada Allah lah. Sebab mungkin ada orang kaya dengar tapi tak nak amalkan juga. Main kalau ada orang kaya nak amalkan juga, memang dia insan pilihan Allah, mendapat taufik pada Allah, adalah yang Allah inginkan daripada dia. Maknanya, janganlah sampai kita berdengki sampai tahap begitu. Tak apalah, kita buat sekadar mampu. InsyaAllah di sana juga ada satu ibadah namanya ibadah niat. Innamal a'mal bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan kita dikira dengan sebab niat. Kita orang miskin, kalau lah saya ada duit, bukan takat bagi makan fakir miskin. Pejabat ruak jawi, saya beli sampai 3 bangunan. Contoh kami sekarang ni tak ada bangunan ni tuan-tuan. Ni nak masuk Ramadan ni. Sial kami ya. Contoh kalau kita pun kata kalau lah saya orang kaya. Berapa bangunan? 3 juta. Ambil lah 6 juta beli 2. Tapi 2 tak elok sangat sebab dia bunda. Dia bukan nombor ganjil. Allah suka yang ganjil. Beli 3 lah. Beli 3 bangunan. 3 juta campur 3 juta je. 9 juta bagi macam tu saja. Kita buat angan-angan, kalau lah saya orang kaya. Niat begitu pun dapat pahala tuan-tuan. Tapi tuan-tuan janganlah niat dengan dapat ibadah niat je. Bagilah juga bantu-bantu mana yang dapat, kan? Maknanya, orang miskin, dia juga boleh berangan-angan, kalau lah saya orang kaya, saya akan buat begini. Sebenarnya, niat yang baik itu, Allah akan berikan juga pahalanya kepada orang yang bercita-cita seperti itu. Walaupun macam mustahil, dia dengan duit pun tak ada, tapi dia ada keinginan. Bila dia mahu kepada kebaikan, dia niat saja nak buat kebaikan, Allah akan bagi pahala kepada orang tersebut. Jadi hadis yang telah kita pelajari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sini tahulah kita besarnya pahala ucapan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 kali lepas sembahyang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali lepas sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali lepas sembahyang, yang pahalanya mengatasi pahala orang yang bersedekah dan membeli hamba untuk dibebaskan kerana Allah. Tinggal lagi kita nak lakukan ataupun tidak. Kadang-kadang lepas sembahyang tu, tak apalah. Kalau tak buat lagi kita buat. Dia tak ada perasaan tamak haluba dalam ibadah. Tapi bab duit jangan. Dapat kalau orang nak bagi RM10 pun bekerja kita nak dapat. Nak bagi bantuan. Yang tak pernah isi borang pun isi borang juga kan. Nak dapat bantuan daripada kerajaan. Walaupun mungkin dia pun mungkin duit pun ada. Tapi nak juga. Tapi bab ibadah, bab pahala tak nak kita bergila-gila macam kita mencari dunia. Para hadirin yang dirahmati Allah, maknanya ini merupakan zikir yang perlu untuk kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah semalam kita dah belajar tentang La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali selepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, atau tambah lagi satu sembahyang asar.
Hari ini kita belajar pula dengan ucapan Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali pada sembahyang subuh dan selepas sembahyang maghrib. Tambah lagi dengan zikir subhanallah, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Maka jangan dilepaskan peluang ini. Nak pula waktu kita di rumah hari ini sangat banyak. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang sangat melimpah ruah ini kepada kita dengan sebab kita mengamalkan zikir-zikir ini. Pastinya terselit di hati kita. Baiknya Allah dengan saya. Sayangnya Allah dengan saya. Betul tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Allah menyatakan, aku memiliki 100 rahmat yang aku turunkan ke atas dunia ini hanya dengan 1 rahmat. Ada lagi 99 rahmat. Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu saja rahmat Allah turun ke atas muka bumi ini. Dengan sebab itu kita saling sayang menyayangi. Binatang sayang pada anaknya. Orang tak nak buat zalim dengan orang. Hanya dengan 1 rahmat. Allah simpan 99 rahmat lagi di akhirat. Untuk bagi kepada orang yang taat. Orang yang mati dalam keadaan mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Maknanya bila kita baca begini, Allah, innallaha jamil. Sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu adalah zat yang sangat indah, sangat baik kepada kita. Maka dia menyebabkan kita jadi jatuh hati kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah. Semoga Allah merezekikan kepada kita cinta yang berterusan kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW dan kepada seluruh kaum muslimin. Cuma dalam hadis yang ke-15 ini, antara cara nak berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni, sama ada kita asing subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah sebanyak 33 kali. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Macam yang masyhur di kalangan kita. Boleh juga kalau kita nak gabungkan terus. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kita gabungkan terus. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kita baca sampai cukup 33 kali. Dia ada 2 cara. Sama ada kita asingkan subhanallah, 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 baca asing 33 kali, barulah alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, atau kita gabung sekali dan kita baca sebanyak 33 kali. Ni ada 2 kaifiat, 2 cara untuk kita mengamalkan zikir yang ke-15 ini. InsyaAllah ada masa kita akan bertemu lagi di dalam membaca hadis yang ke-16 sehinggalah kita dapat membaca sehingga habis 40 hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah, namun pahala yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Penyayang kepada kita sangat melimpah ruah. Alhamdulillah. Ada sebarang soalan yang ditimbulkan? Apa soalannya? Ada sebarang persoalan yang boleh kita kongsi? Assalamualaikum Ustaz. Adakah zikir ini khusus untuk solat maghrib dan subuh saja atau boleh dibaca untuk baki waktu yang lain? Zikir masa tu? Zikir Allahumma ajirni minan nar. Okey, para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, soalan yang ditanya kepada saya, adakah zikir Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar yang dibaca sebanyak 7 kali itu hanya khusus pada sembahyang maghrib dan subuh? Okey, di dalam hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita dalam riwayat yang kita baca tadi, menceritakan Nabi meminta kita membacanya pada sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib. Jadi dia adalah seperti khusus hanya untuk sembahyang subuh dan maghrib. Sebab bila kita baca pada waktu sembahyang subuh sepanjang siang, kalau mati pada hari itu selamat. Jadi dia punya bidang takluk dia merangkumi 12 jam waktu pagi, waktu siang. Manakala kita baca pada waktu maghrib pula, supaya daripada start maghrib sampai ke subuh, kalau lah orang tu mati, dia selamat. Main dia 12 jam campur 12 jam. Kalau kita siang malam 12 jam lah. Yang penting baca pada sembahyang subuh, dia akan cover dia akan dapat melindungi kita insya-Allah dalam tempoh sepanjang waktu siang. Manakala baca pada waktu maghrib akan menjaga kita sepanjang waktu malam. Soalan, boleh ke saya nak baca tiap-tiap kali sembahyang? Tak ada masalah. Nak baca pada tiap-tiap kali sembahyang juga tiada masalah. Tiada masalah.
Namun berdasarkan riwayat yang kita baca tadi, Nabi meminta kita membacanya pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Kalau kita baca pada sembahyang lain, boleh ke Ustaz? Tak ada masalah. Seingat saya ada hadis yang Nabi meminta kita membacanya asal lepas sembahyang saja. Nanti saya akan cuba balik cari hadisnya insya-Allah. Namun secara fiqahnya tak ada masalah. Tak ada istilah zikir ni kalau baca pada waktu ni bid'ah, haram, berdosa, tak ada. Kita nak baca pada mana-mana waktu pun tak apa. Cuma Nabi minta kita jangan lepaskan sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. InsyaAllah. Soalan yang seterusnya kalau ada? Satu soalan saja. Okey, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Saya mohon kemaafan di atas kesilapan saya dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.